Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung tajuk trigonometri di bawah subtopik penyelesaian persamaan trigonometri. Dah keluar berapi dah ni. Okey, Mira ready dah Mira? Okey. Jadi yang runsing tak terbakar pun tu walaupun keluar api tu. Okey. Okey, kita siram dengan awan supaya sejuk sikit. Okey, kita akan mula dengan soalan yang pertama. Sin theta sama dengan cos 67. Okey, jadi cos 67 ni kita boleh selesaikan guna kalkulator. Okey. Jadi dapatlah 0.39 cos theta sin theta sama dengan 0.3907. Okey, jadi kita nak dapat theta, tulis theta A, theta asas. Okey, jadi kita tekan shift sign, answer lah. Okey, dapat 23 sudut dia. Okey, dapat sudut dia 23. Jadi kita buat huruf T sebelah ni. Buat huruf T. Jadi kita nak kena pasti kalau sin positif duduk pada sukuan berapa? 1 dan 2. Ya, 1 dengan 2. Jadi buat sempadan pada sukuan 1 dan 2. Okey. Jadi label sudut asas kita. Okey. Yang kita dah belajar yang sebelum ni, siri sebelum ni, ingat kalau untuk sin sukuan yang positif sukuan pertama dan kedua. Kalau sin negatif kita lukis pada sukuan ketiga dan empat. Okay, ingat all singa takut kucing. Okay. Jadi yang positif pada sukuan pertama semua positif. Sukuan kedua sin saja, ketiga tangent, keempat cos. Okay. Jadi untuk sukuan pertama ambil teruslah jawapan dia memang 23. Jadi theta sama dengan 23. Untuk sukuan kedua dari kosong cepat jalan sampai sempadan. Okey, jadi sempadan kita sampai sini. Jadi yang ni kita tak nak 23 ni, macam mana nak cari? Kalau tak nak 23 apa yang kena tolak? 180. Kalau sampai sini 180. Betul pelajar? Jadi 180 kena tolak 23. Sorry. Ada cos tadi. 180 tolak 23 akan dapat 157. Okey. Jadi maksudnya sudut dari sini sampai sini 157. Okey. Siap. Okey, soalan yang kedua pula. Dia dah bagi ni nilai cos theta sama dengan ni, kita tulis theta lah. Theta sama dengan Theta asas. Theta asas. Shift cos 0.3412. Negatif saya. Okay, negatif ni kita catat dia duduk sukuan. Untuk sukuan dia buat anak panah, maksudnya sukuan dia berapa. Kalau cos yang negatif, tengok cos. Kalau cos negatif duduk pada sukuan berapa? Yang ni positif tutup yang ni. Maksudnya duduk sukuan 2 dan 3. 2, 3. Okay. Jadi masa kita tekan tu kita abaikan negatif. Tapi kita catat lah, maksudnya dia sukuan negatif lah untuk cos. Okay, jadi 70 darjah. Ataupun kita buat terus huruf T tu. Buat T terus. Jadi kita terus label kat mana sukuan 2 dengan 3. Okay, kita buat sempadan pada sukuan kedua dan ketiga. Sudut asas label pada paksi X. Mesti kena dengan paksi X. Okey, jadi kita nak cari sudut dia, theta dia dari kosong cepat jalan sampai sempadan. Jadi sini 180. 70 tak nak, tolak. 180 tolak 70 dapat berapa? 110. Okey, jadi dari sini ke sini adalah 110 nilai dia. Okey, dari kosong sampai sempadan sini pula. Jauh sikit jalan ni. Okey, sini 180. Tambah lagi dengan 70. Jadi berapa?
Jadi dapat 250. Jadi 250 untuk yang ni. Okey. Darjah. Okey. Siaplah untuk soalan pertama dan kedua. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Ni keempat ni. Tiga. Okey. Yang ketiga, okey, dia bagi kod 2 theta. Okey, kalau kod 2 theta macam mana nak buat, Amira? Kita kena tukar per kod tu. 1 per tan. Okey, ingat lagi kita belajar kalau kod adalah sama dengan 1 per tan. Tengok huruf yang, kejap nak tunjuk ni. Okey, kod adalah 1 per tan. Tengok huruf yang ketiga. Okey, Amira dah tukar, dah siap-siap, sama dengan sebelah kanan tak berubah. Okey, lepas tu macam mana kita nak suruh nak dapat tangent ni? Tukar yang ni. Tukar suka sama suka. Okey, tangent theta naik atas. Okey, jadi kita tekan kalkulator. 1 bahagi dengan 2.085. Okey, jadi dapat 0.4796. Ada negatif lah. Cikgu tertinggal lupa tekan negatif tadi. Okey, sama dengan tangent 2 theta. Patutnya nak comel tangent 2 theta tulis sebelah sini. Okey, tulis balik. Tangent 2 theta sama dengan salin balik ni. Okey, kita nak dapatkan 2 theta. Jadi kalau theta sahaja kan, ada 2 theta, kena tulis 2 theta. Jadi shift tangent answer. Jadi dapat 25. Ni tulis A dah asas untuk theta asas. 25.62 darjah. Ini sekuan negatif. Okey, jadi ni negatif. Kalau ni negatif, kita tanda je negatif. Okey, supaya kita faham nanti kita nak label pada sukuan nanti. Okey, buat. Okey, jadi bila negatif, tangent negatif duduk pada sukuan berapa? Ni tangent positif kan? Kita tutup yang ni. 2 yang ni dan 4. positif. Jadi yang tak ada huruf, tak ada tangent tu, yang tu lah negatif. 2 dengan 4. Dia silang straight gitu tak? Okay, jadi ni kita label 25.62. 25.62. Okay, macam mana nak dapatkan yang pertama ni? Yang pertama dari kosong cepat jalan sampai sini. 180 tak nak yang ni tolak. Jadi 180 tolak answer. Jadi dapat, kenapa dapat gini? Sebab tadi tak padam, sorry. 180 tolak 25.62. Okey, dapat 154.38. Sana sikit pun nampak kalkulator. Okey, seterusnya kita nak cari pula sudut yang ni pula. Dari kosong sampai sempadan yang kedua. Jadi sini kalau penuh 360, kita sentiasa ambil yang 360 dengan 180 je. Kalau sukuan kedua, kita tolak. Sukuan ketiga, kita tambah. Sukuan keempat, kita tolak. Sebab kita tak nak. Sukuan pertama, kita ambil begitu sahaja. Okey, 360 tolak dengan 25.62. Okey, dapat 334.38. Okey, jadi ni kalau dia 2 theta, maksudnya kalau theta dia antara 0 hingga 360. Kalau 2 theta dia akan jadi 760 lah. Jadi kena
pusing lagi sekali. Jadi nak senang, yang sudut ni bila pusing lagi sekali, kita tambah je yang sudut ni dengan 360. Lepas tu tambah je yang sudut yang kedua tu dengan 360. Okey, jadi sudut keempat, sudut yang ketiga kita buat sini. Contoh sini je. Ni. Okey, jadi yang 334 ni dah ada kat sini. Jadi cikgu tekan terus kalkulator. Tambah dengan 360. Jadi 694 ujung. 4.38. Okey, lepas tu yang ni kita tambah 154.3. 154 sekarang. Tambah dengan 360 jadi dapat 514 tulis. 514.38. Okey. Jadi ini adalah 2 theta, bukan theta ni, 2 theta. Ini dah tulis 2 theta. Ini yang kita dapat ni 2 theta. Jadi kita nak theta sahaja. Okey. Jadi bila theta sahaja kita akan bahagi 2. Ni 514 dah ada, kita tekan kalkulator bahagi 2. Jadi dapat sama dengan 257. Yang ni sini. 514 ni duduk sini. Berapa? 257.19. Okey, lepas tu kita kira dah yang lain ni 154.38 bahagi 2. Okey, 77.19. Lepas tu yang kedua bahagi 2 167.19. Lepas tu nyandas sekali bahagi 2. Bahagi 2 dapat 347.19. Okey. Faham tu? Jadi kalau 2 theta, 2 pusingan. 720. Sorry. Okey, 2 pusingan. Jadi jangan lebihlah daripada 720. Okey. Lepas tu kita tambah dengan yang pertama dengan yang kedua terdapat tu tambah dengan 360 dapat yang ni. Okey, lepas tu dia nak theta saja kena bahagi 2. Okey, soalan yang keempat. Okey, tadi 2 theta. Ni setengah X pula. Okey. Kalau setengah X, okey, kita mula-mula hilangkan dulu perkali 2 tu. 2 tu pindah, dia akan jadi operasi apa? Bahagilah jadi 1/2 ataupun 0.5. Buat 0.5 lah. Okey. Jadi kod ni kita tukar dulu kepada 1/tan. Macam tadilah. 1/tan. Okey, lepas tu 1/tan tu kita sama dengan 0.5. Yang ni tukar tempat macam tadi juga. Okey, jadi kalau 1 bahagi 0.5 kita akan dapat 2. Ni tulis kat depan, Tangent 1/2 tulis kat depan. Ni kita tukar tempat dah, ni depan, ni belakang. Jadi dapat 2 sama dengan 2. Okey, jadi kita tekan kalkulator shift tangent 2. Shift tangent 2. Sorry tak nampak. Shift tangent 2 kita akan dapat 63.43. Okey. Jadi ni maksudnya sudut dia positif lah. Okey, buat huruf, buat T. Buat tepi ni je. Okey. Jadi ingat tangent yang positif. Tangent yang positif cari huruf T. Jadi tutup yang ni. Jadi pertama dan ketiga. Jadi label 63.43. 63.43. Jadi sukuan pertama dari 0 sampai sini ambil terus. Sukuan pertama tak payah fikir dah, ambil terus. Tulis 1/2x. 1/2 ada. Sama dengan 0.43. Okey, seterusnya sukuan yang ni pula dari 0 sampai sempadan. Okey, tambah. Dia dapat 243. Okey, 243.43.
43. Okey, sebelum tu tadi kalau kosong theta ni X dia 360. Tapi kalau 1/2X dia jadi macam mana? 80. Sampai 180 je. Maksudnya ni masuk ke tak? Tak masuk lah. Okey, yang ni tak payah. Faham? Okey, jadi kita ambil yang ni satu je. Ni Tambah 300. yang ni 1/2X. Jadi kita nak X saja, 2 pindah jadi darab. Jadi X sama dengan 2 darab 63.43. Jadi dapatlah 126.86 darjah. Okey. Boleh faham pelajar? Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okey, makin lama nampak macam makin mencabar. Sikit je. Okey. Yang penting belajar faham, insya-Allah boleh buat. Okey, kod. Kalau kod ni sama dengan apa dia? Kod adalah 1/tangent. Okey. Dan 1/tangent. Okey, kita buat dulu 1/tangent. 1/tangent. Supaya pelajar ingat yang rumus ni je. Sin per cos. Okey, bila tangent nanti ganti dengan sin per cos. Sebab yang ni cosec, tengok huruf ketiga dia S. Jadi 1/sin. Jadi kita tak boleh guna tangent lah. Kita kena ada sebutan sin juga. Okey, bila 3 tingkat macam ni, dia kalau 2 bahagi 1/tangent X. Jadi 2 tukar pada darab. Ni tukar tempat. Jadi tangent X per 1. Itu yang kita dapat 2 tangent X. 2 tangent X. Lepas tu tambah 3 sin X. Okey. Jadi tangent X ni kita tukar kepada sin theta per cos theta. Okey, tukar. Okey, sekarang ada pecahan. Kalau ada pecahan, nak buat macam mana Amirah? Cos theta ni. Kena? Darab. Darab sini. Darab sini. Tapi sini kosong lah. Okay, jadi dapat 2 sin theta. Ni kenapa ni theta ni X ni? X lah. Sebab tadi kita tengok theta, sorry. Okey. Mana liquid kita? Sekejap nak liquid. Okey. Sama dengan kosong. Okey. Lepas tu, tengok ni. Apa yang sama? Ni dia tambah kan? Jadi kita boleh faktor. Tengok ada apa yang sama. Ni anggap sebuah rumah. Ni rumah lain. Jadi dalam rumah ni ada sin X. Tengok apa yang sama. Rumah ni ada sin X. Jadi ambil sin X tu waktu ambil luar. Sin X waktu ambil luar. Pergi jalan-jalan. Musim PKP ni baik duduk rumah ya. Jangan jalan-jalan. Kalau ada hal penting baru keluar. Tambah cos X. 3 tu adalah. 3 tak keluar. 3 tak boleh keluar. So 3 ada. Okey, jadi ni anggap satu kurungan. Ni kurungan yang kedua. Jadi kurungan pertama samakan dengan kosong. Sama sudah sini lah. Okey. Jadi sin X sama dengan kosong. Okey. Lepas tu yang ni pula 2 tambah 3 cos X. Kosong. Okey, kalau sin X sama dengan kosong, kalau kita shift sin, kita akan cuma dapat kosong. Okey, jadi kita kena lukis graf sin Y sama dengan sin X. Okey. Yang nanti yang seterusnya nanti cikgu akan ajar lukis graf sin ya. Okey, jadi ni naik bukit masuk dalam laut. Okey, semua sekali ni 360, separuh dia 180. Jadi kita tengok mana tempat kosong. Sini, sini, sini. Jadi sini nilai dia 360, 180 kosong. Jadi X sama dengan
X sama dengan 0, 180, 360. Okey. Sekiranya nilai 1 dengan nilai negatif 1, kena lukis untuk nilai 0, 1 dengan negatif 1. Jadi sebab kalau 1, titik di sini 90. Kalau negatif 1, titik dekat sini adalah 270. Cikgu lukis cepat-cepat dia tak sama. Patutnya dia sama tinggi lah. Sama ni tinggi bukit dengan dalam laut ni dia sama je. Amplitude dia sepatutnya sama. Okey. Jadi kalau negatif 1, sudut dia 270. Okey. Yang ni pula. Yang ni tinggalkan cos X. 3 tak nak pindah lagi tak apa. Sama dengan negatif 2. Jadi cos X sama dengan negatif 2/3. Okey, jadi ingat negatif. Negatif. Kita berhati-hati dengan negatif tu. Okey, jadi shift cos 2/3. Jadi kita dapat 48.19. Okey, ini sudut asas dia. Jadi lukis buat T, huruf T. Kecil dah T dia. Okey, lukis. Tak apa, tak payah usah dia markah pun. Jadi pada sukuan ke berapa cos negatif? Okey, cek balik nota kita. Cos negatif. Okey, yang ni tak nak. Yang ni positif. Jadi 2 dan 3. Dekat singa takut. Jangan pergi kat kucing. Okey, jadi dari 0 sampai sini. Jadi sudut yang ni tak label dah. Mana dah nak label. Jadi yang ni tak nak. Jadi tolak dengan 180. Tolak dengan 48.19. Jadi 180 tolak. Okey, jadi dapat 131. Nak murid ni makin lama makin malas sikit ni. Dia patut makin rajin. Point, ada point. Point 81. Lepas tu satu lagi dari 0 sampai sempadan yang kedua. Yang ni nak. Jadi 180 tambah dengan sudut asas. Jadi 180 tambah dengan berapa? 48.19. Jadi dapat jawapan dia 228.19. Okey. Jadi untuk jawapan last X dia ni kita gabung dua-dua lah. Salin semua tu jadi ada 5X je. Susun ikut ni dia. Ikut sudut tu. Ikut nilai sudut yang daripada kecil sampai ke besar. Okey. Kena ada darjah. Darjah kena buat Amira. Kalau cikgu skema, bila markah awak kena potong. Skema. Tapi kalau ikut skema memang ada darjah tu lah kena tulis lah ya. Okey. Yang ni last. Satu lagi. Amira ngantuk dah ni. Ya Allah. Baru bangun tidur pun ngantuk. Tak bangun lama dah. Okey. Second 1 per huruf ketiga dia apa? Cos. Okey. Jadi 1 per cos X. 1 per cos X. Okey, yang tu salin je. 2 cos X. Nak pindah. Tak apa, tak pindah lagi pun tak apa. Sama dengan negatif 1. Okey, cos X ni kita hilangkan pecahan, kita darab sini. Okey, jadi bila darab dapat ingat 2. Cos jumpa cos. Cos tu kuasa 2, bukan X yang kuasa 2 ya. Sudut tu tak kuasa 2. Cos tu yang kuasa 2. Okey, lepas tu kita pindah sebelah ataupun maksudnya kita pindah sebelah sini lah kan. Jadi 2 cos X jadi positif. Tolak cos X. 1 pindah jadi tolak 1. Jadi sama dengan kosong. Lepas tu bila dapat macam ni macam persamaan apa ni Amira? Persamaan kuadratik. Kalau persamaan kuadratik kena factorize. So factorize, make it 2 bracket. Muat ke tak ni? Muat. Okey. Jadi kita tekan kalkulator dulu faktor. Ni kita anggap A dia ni
Sekejap Mira. Ni A dia. Ni B dia. Ni C dia. Okey. Dengan negatif dia lah. Okey, jadi okey, jadi A dia 2. A dia ambil yang pertama ni 2. Yang dekat cos kuasa 2 tu A dia. B dia pula Negatif kita ambil ni negatif 1 lah. Tak ada nombor, negatif 1. Okey, sama dengan, lepas tu C dia negatif 1. Okey, yang pertama sama dengan 1. Okey, yang kedua sama dengan negatif 0.5. Okey. Untuk nilai, tadi kan cikgu dah bagi tahu kalau nilai 0, 1 dengan negatif 1, kita kena rakal graf. Kalau yang ni, kita rakal Y sama dengan cos X. Okey, jadi Y sama dengan cos X. Dia bentuk huruf V. Ataupun ada yang panggil mangkuk, sekatilah. Jadi ni 360 di hujung V. Tengah-tengah V 180. Sini 90, sini 270. Ni ketinggian ni patutnya sama 1, sini negatif 1. Okey, so cikgu nak cepat-cepat ni. Jadi tak apa sama. Okey, nanti untuk lakaran graf nanti kita buat yang cantik lakar. Okey, jadi kalau dia nak nilai 1, kat mana 1? Bunyi ayam, nak belajar juga ayam tu. 1 ada 0 dengan 360 tulis. Jadi 1 kat sini lah. 0 dengan 360. Kalau 0 dia 90 dengan 270. Kalau negatif 1 Mira? 180. 180. Gitu nak baca dia. Okey. Yang ni pula kalau nilai selain daripada 0, 1, negatif 1, kita buat T macam biasa. Buat T nak lukis. Okey. Jadi ni negatif ni. Ingat negatif. Jadi sudut asas dia sama dengan shift apa Mira? Shift cos berapa? 1/2. Kita abaikan negatif masa cari sudut asas tu 60. Okey. Jadi kita pun Negatif cos negatif duduk pada sukuan 2 dan 3. 2 dan 3. Tu dah sini 60. Tadi malas, biar rajin semudah. Okey, jadi dari kosong cepat jalan sampai sempadan. Yang ni 60 tak nak. 180 dah tolak dah. Tolak 60 dapat 120. Lepas tu 180 tambah 60 dapat berapa? 240. Okey, jadi sudut-sudutnya kita gabung. Ada 4 sudut semua sekali. 240. Okey, itu saja. Okey, dah siap contoh 6 soalan ni. Jadi cikgu harap awak semua, pelajar semua dapat faham. Okey, kalau payah nak faham tu banyak-banyaklah berdoa minta pada Allah supaya dipermudahkan kita belajar. Okey, belajar rajin-rajin musim PKP ni. Jangan buang masa. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.